Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat petang. Okey, apa khabar semua? Alhamdulillah, saya dapat bersiaran lagi. So, hari ini nak sambung series bayi jaundice. Okey, sekejap ya. Right. Okey, so saya jumpa satu artikel. So, saya nak bantu untuk kita semua lagi lebih faham tentang bayi jaundice dan kenapa ia terjadi. So, saya terus pergi kepada artikel tu. Sekejap ya. Baik. Okey. Alright. So, nampak kan? Baik. So, sebentar ya. Okey. So, bilirubin banyak dalam darah. So, hari ni kita nak fahamkan lagi, I think, siri bayi jaundice ni. Kerana siri bayi jaundice ni memang banyak. Banyak terjadi. So, it is so common that dalam 10 bayi, 6 bayi akan mendapat demam kuning ni atau penyakit kuning ni, itu adalah dalam kelahiran bayi yang matang. Tetapi apabila bayi yang dilahirkan tu pramatang, lagi tinggi mereka akan dapat demam kuning. So, kita nak tahu benda ni. Okey, so saya jumpa satu artikel. So pasti ramai pernah mendengar pelbagai petua tradisional untuk mengurangkan masalah kuning pada bayi baru lahir. Okey, so saya pun ada sentuh juga sebelum ni. Okey, so ada banyak amalan yang kita rasa dah tak praktikal dan tidak dapat disahkan dari sudut perubatan kan. So adalah satu benda yang kita perlu tinggalkan. So sekarang ni cuma kita boleh cari bahan bacaan dulu. Okey, so antara yang menjadi ikutan termasuk pemberian susu kambing kepada bayi selain menjemur bayi di sudut rumah yang dimasuki sedikit cahaya matahari serta menyapu atau memandikan bayi dengan herba. So, bagaimanapun tahukah anda ia mungkin boleh menyebabkan keadaan lebih memudaratkan, malah mungkin mendatangkan risiko lain kepada bayi terbabit. So, perunding pediatrik dan pakar laktasi Pusat Rawatan Pakar Kanak-Kanak Johor Bahru Dr. Hairin Anisa Tajuddin, dia berkata, kuning atau jaundice neonatal biasanya menyerang bayi pada minggu pertama kelahirannya. Okey. So, menurutnya, ini disebabkan sel darah merah bayi yang mengandungi fetal hemoglobin mengalami pemecahan secara semula jadi iaitu hemolisis. So, pemecahan ini mengeluarkan pigmen berwarna kuning yang dipanggil bilirubin. So sel darah merah yang mengalami pemecahan secara semula jadi. Dan apabila berlaku pemecahan ini, dia mengeluarkan pigmen berwarna kuning yang dipanggil bilirubin. Okey. So katanya HbF dihasilkan dan diperlukan bayi ketika dalam kandungan ibu. Setelah dilahirkan, HbF tidak lagi diperlukan dan diganti dengan hemoglobin A atau hemoglobin dewasa yang berfungsi membawa dan melepaskan oksigen dengan lebih baik berbanding HbF. HbF yang asalnya daripada kandungan ibu ini perlu dipecahkan. Jadi ke mana proses atau pemecahan ini berlaku? So proses ini dipanggil metabolisme bilirubin. So proses metabolisme bilirubin seterusnya berlaku dalam hati dan disimpan sebagai garam hempedu di dalam pundi hempedu dan dibuang melalui najis. So dalam proses ini, kandungan lemak dalam susu ibu amat penting dalam metabolisme bilirubin. So pencernaan lemak memerlukan garam hempedu yang berwarna kuning atau hijau, maka susu yang berwarna putih masuk dalam usus bayi akan bercampur dengan garam hempedu itu menyebabkan pencernaan susu menghasilkan najis kuning atau hijau. Sebab itu warna kuning pada najis bayi sangat penting. Jika najis berwarna pucat atau kelabu, bermakna ada sesuatu yang mungkin berlaku, antaranya masalah hempedu tersumbat atau biliary atresia. So proses metabolisme ni sebab itu sangat memerlukan kandungan lemak dari
susu ibu. Susu ibu. So kat situ boleh tengok sama ada najis dia berwarna kuning atau hijau. Jadi kalau najis tu berwarna pucat atau kelabu, bermakna ada sesuatu yang mungkin ada lagi masalah lain kepada bayi itu. So dalam keadaan ini najis yang pucat atau kelabu terhasil kerana bilirubin tidak turun ke usus untuk mencedangkan lemak dalam susu ibu, menyebabkan berat bayi juga tidak bertambah. Okey. So, kita tengok kat sini lah. Okey. Bayi kuning normal jika berlaku dalam tempoh tertentu. So pentingnya teknik penyusuan yang betul. Okey. So menurut Dr. Hairin, lebih 80% bayi mengalami jaundice fisiologikal dan ia tidak melebihi 15 atau 16 mg per diliter. Tambahnya teknik penyusuan yang tidak betul akan menyebabkan bayi kurang mendapat susu, maka dia menerima kurang lemak dan tenaga yang akan menyebabkan jaundice fisiologikal ini bertambah teruk. Okay, so kajian mendapati ibu yang tidak menyusukan bayi dengan teknik yang betul menyebabkan berat badan bayi tidak bertambah selepas dilahirkan. Dan ini kerana katanya apabila bayi kurang menyusu, maka kurang lemak yang masuk dalam badannya. Akhirnya bilirubin tidak dapat dibuang melalui najis dan menyebabkan jaundice bertambah teruk. Okay. So sama ada diberikan rawatan fototerapi atau tidak sebenarnya bergantung kepada paras bilirubin dalam darah mengikut carta yang disediakan. So fototerapi bertujuan meningkatkan pembuangan bilirubin daripada darah. So jika kadar bilirubin dalam darah masih tinggi, maka rawatan terakhir yang perlu dilakukan adalah penukaran darah. Okay. So menurutnya lagi ada beberapa jenis jaundice yang boleh berlaku kepada bayi, antaranya jaundice penyusuan. Apabila bayi tidak menyusu dengan teknik yang betul, yang boleh menyebabkan bayi kurang mendapat susu, begitu juga lemak sebagai tenaga. Okey, tanda bayi kurang susu adalah kencingnya kurang daripada 6 kali sehari dan kehilangan berat 10% berbanding berat lahir. Okay, so jaundice pathological pula ialah keadaan kuning yang berlaku kurang 24 jam selepas bayi dilahirkan atau melebihi 14 hari bayi matang atau 21 hari bayi pramatang. So beliau berkata, meskipun jaundice agak normal berlaku pada bayi, tanda serius yang perlu diambil perhatian ialah apabila najis berwarna pucat atau bilirubin bertambah dengan cepat. Okay, right. So rawatan fototerapi diperlukan sekiranya paras bilirubin dalam darah bayi tidak berkurang. Okay, so ini antara mitos dia. Okay, yang tidak boleh dipercayai bagi merawat jaundice bayi, antaranya memberi bayi susu kambing, memberi air kepada bayi, memberi bayi jus anggur, madu asli, pendedahan kepada cahaya matahari, menyapu herba pada kulit bayi, mengelakkan herba halia kunyit yang terkandung dalam makanan ibu, berhenti menyusu badan sehari kedua hari untuk mengurangkan jaundice penyusuan. Okey, so Dr. Hairin berkata walaupun susu kambing itu baik tetapi tidak sesuai untuk bayi di bawah 12 bulan kerana mengandungi protein yang tinggi menyebabkan peningkatan asid urik dan darah bayi berasid. Okey, malah katanya susu formula yang berasaskan susu kambing juga tidak sesuai kerana urea akan menjadi tinggi, folat menjadi rendah dan ia juga boleh menyebabkan alahan pada bayi. So pemberian cecair atau makanan selain susu ibu di bawah 6 bulan tidak digalakkan kerana ia menyebabkan kemabukan air, iaitu pencairan garam sodium dalam darah yang akhirnya boleh mencetuskan serangan sawan pada bayi. Okay, so pemberian makanan dan minuman selain ibu bayi akan membuatkan bayi merasa kenyang dan kurang menyusu secara terus daripada payudara ibu. Tanpa permintaan lama kelamaan, penghasilan susu ibu akan berkurangan. Okay. Tindakan mendedahkan bayi kepada cahaya matahari selepas jam 9 pagi hanya akan meningkatkan risiko kanser kulit kepada bayi itu pada satu masa nanti. Dan kajian juga menunjukkan tiada kaitan antara penyusuan susu ibu dengan peningkatan bilirubin dalam darah bayi jika ibu menyusukan bayi dengan teknik yang betul. Okay. Sebaliknya, teknik penyusuan susu ibu yang betul mengurangkan jaundice yang tinggi dan berat badan bayi meningkat. Okay, meningkat dengan baik. So,
Bagi mengurangkan risiko tinggi terhadap bayi, ibu perlu menyusukan bayi dengan teknik dan pegangan yang betul bagi menggalakkan penghisapan efektif oleh bayi kerana ia akan merangsang pertambahan berat badan dalam julat sepatutnya. Right. So kat sini, okay, kita bagi bayi makan semua benda lain selain daripada susu ibu tu memang tidak boleh, tidak digalakkan langsung. Okay, kerana bayi 0 ke 6 bulan dia tak boleh ambil benda lain selain daripada susu ibu, dan juga mendedahkan kepada matahari pun tak boleh. Okay, so dia tak sama dengan rawatan fototerapi. So tanda bayi jaundice, kulit bayi kelihatan kuning terutama di kawasan paha dan kaki. Bayi tidak aktif, kurang menyusu atau kurang kencing. Bayi asyik merengek, menangis dengan suara yang nyaring. Najis bayi kelihatan kelabu pucat. Okay, najis bayi biasanya berwarna kuning. Bayi yang dapat jaundice berterusan melebihi 2 minggu perlu mendapat pemeriksaan segera kerana bayi mungkin mempunyai masalah berkaitan hati, kekurangan hormon thyroid, boleh menyebabkan kecacatan otak jika lewat dirawat atau jangkitan kuman. Okay. So apa pilihan rawatan yang ada? Dirawat dengan terapi fototerapi lampu khas biru yang terbukti berkesan menurunkan kandungan bilirubin darah. Bayi tidak boleh diletakkan di bawah sinaran matahari kerana cara ini tidak selamat dan boleh membahayakan kesihatan bayi. Cahaya matahari tidak sesuai untuk bayi dan boleh menyebabkan komplikasi seperti selaran matahari dan dehidrasi. Rawatan dengan susu kambing juga tidak sesuai dan tidak mempunyai bukti saintifik berkesan. Penyusuan ibu mencukupi antara 8 hingga 12 kali mengurangkan kandungan bilirubin dalam darah bayi dan memastikan bayi sihat dan cukup zat makanan. Jaundice mudah dirawat, tetapi jika tahap jaundice tinggi boleh membawa komplikasi buruk seperti gangguan otak, masalah pembelajaran dan membahayakan nyawa bayi itu sendiri. So ibu yang mempunyai masalah penyusuan boleh mendapatkan bantuan nasihat doktor dan kumpulan sokongan penyusuan ibu. Okey, segera dapatkan rawatan jika keadaan bayi berlarutan. Okey, so ini yang dekat sini ialah bayi di bawah terapi lampu khas biru ataupun dipanggil fototerapi. Comel je kan? Comel sangat. Okay, alright. So I think artikel ni sangat lengkap, okay, so, sebab dia ada banyak bahagian yang kita boleh rujuk, okay, tentang mitos, kemudian tentang tanda bayi jaundice, apa pilihan rawatan yang kita ada, kemudian juga pentingnya mengetahui teknik penyusuan yang betul dan juga diceritakan bagaimana jaundice boleh terjadi. So I think this is a perfect article untuk mereka yang hendak mencari maklumat tambahan tentang bayi jaundice. Kerana bayi jaundice adalah kerana bilirubin banyak dalam darah dan apa yang terjadi ialah kerana berlaku pemecahan sel darah merah. So itu akan menyebabkan keluarnya pigmen yang berwarna kuning itu. Okay, so itulah dia artikel ni. I think this is a good article. I suka. Okay, so senang kita nak refer tentang bayi kuning. Okay, so again and again saya rasa we still want to touch on tak boleh bagi bayi makanan lain. Okay, selain daripada susu ibu, perlu kerap susukan ibu dan mesti betul ya teknik penyusuan tu supaya bayi kenyang, dapat banyak lemak daripada susu tu dan dia dapat tenaga, berat badan dia bertambah dan dia membuang najis dengan kerap. Tu yang penting tu. Okay, so kalau kita dah tahu tanda-tanda dia akan menangis, dia akan tak cukup tidur dan sebagainya, dan najis juga bukan warna kuning tetapi berwarna kelabu ataupun pucat. So tu tanda dia. Okay, so tidak bagi apa-apa lagi makanan lain kepada bayi dan semua ni perlu ibu tu yang consume, kemudian tidak mendedahkan di sinaran matahari, tetapi sebaliknya yang terbaik adalah rawatan fototerapi. Okay, so saya stop sharing. So I think it's a good article. We can refer to this. So Alhamdulillah. Jadi apa yang saya nak kongsi, so itulah siri bayi jaundice yang saya rasa semua orang semua ibu patut tahu, okay, supaya kita tidak bertindak sebagaimana yang tidak disarankan.
Okay, macam bagi minum direct dan sebagainya kepada bayi. So there's nothing like that. Alright, so I think itu saja from me from today. Thank you so much for watching. So I just want to share on yang kami ada buat menganjurkan kursus terapis berpantang secara percuma kerana ini adalah program tajaan kerajaan. Jadi boleh hubungi nombor yang tertera untuk maklumat lanjut. Dan kursus ini sesuai kepada mereka yang sempena dengan orang kata COVID dan sebagainya, mereka bertukar kerjaya. Mereka bertukar kerjaya, so kalau dulu bekerja di pejabat tetapi mungkin ada perubahan kan, ada perubahan kepada kerjaya dan ingin memulakan kerjaya sebagai wanita penjaga pantang. Okay, so saya memang memilih mereka yang betul-betul hendak menyertai kursus ini kerana mereka minat. Bukan seminar jangkis. Seminar jangkis ni dia apa kursus pun dia masuk. So kita kalau boleh tak nak yang macam tu, bagilah peluang kepada mereka yang betul-betul berminat. Tetapi oleh kerana kursus ini agak mahal kerana tenaga pengajarnya itu berskill berkemahiran. So bila government bagi kita buat anjuran kursus secara percuma, saya memang galakkan mereka yang benar-benar minat untuk memohon. Okey, so dapatkan keterangan lanjut dengan menghubungi kami. InsyaAllah kita akan bantu untuk proses pendaftaran. So I think itu saja dari saya untuk hari ini. So take care and stay safe. InsyaAllah kita jumpa lagi. So Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.